Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena satu hari lagi yang Allah Subhanahu wa taala masih memberi rahmat dan nikmat pada kita. Moga-moga boleh kita sama-sama menunaikan ibadat di rumah Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ni. Dan alhamdulillah boleh kita menambahkan ilmu pengetahuan, boleh menambahkan apa yang Allah Subhanahu wa taala cerita di dalam Al-Quran Karim. Hari ini alhamdulillah kita mula pada ayat 11 pada surah Abasa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla innaha tazkirah faman syaa'a zakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Ni ayat pandai-pandai, mudah-mudahan kita boleh tadabbur, kita Quran, boleh kita faham apa yang Allah Subhanahu wa taala wajib. Jadi sebagaimana telah lepas kita tahu kata ayat abasa wa tawalla ni turun tu adalah betul lah dengan kejadian Nabi Daud dalam satu majlis yang duk kecek dengan orang yang mulia, orang yang berpakat. Marilah seorang yang buta, maka Nabi kita bermuka masing. Jadi setengah itu dak kata ayat ni turun ni kerana adalah tegur ataupun kritik daripada Tuhan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi itu layani orang yang tak ada kandak, orang yang berasa cukup, tapi wa halak bala fa anta anhu talaha, wa halak bala pada orang yang kandak. Maka Tuhan kata kalla, jangan kamu fikirlah betul. Jangan kamu fikir kata ayat ni itu teguran bagi Nabi saja. Tegur dia bagi Nabi saja, jangan kamu fikirlah betul. Hanya fikir kata ayat ni seolah kata Tuhan murih lah. Tuhan murih lah pada Nabi itu. Nabi tak padu, tak hormat pada orang buta yang mari nak terimanya Islam, yang mari nak pada ilmu, yang mari nak pada ajaran. Jangan kamu fikir gitu. Kenapa? Karena Tuhan kata innaha tazkirah. Karena ayat Quran semua yang Tuhan turun mari itu adalah tazkirah, sebagai satu peringatan pada manusia semua. Atas muka bumi ni. Jadi Quran ni peringatan semua bagi manusia. Tak ada kira manusia mana pun, ada kira. Tapi itu Quran ni, jadi manusia atas muka dunia ni, jadi peringatan bagi dia belaka. Walaupun dia tak ada Islam, walaupun dia Islam itu sama telah lah, walaupun dia bukan Islam mana pun, Quran lah sebagai peringatan. Tapi kerana manusia tu tak ada pada, tak ada cara, tak ada mengaji pada Quran, rasa tak Quran tu tak suku dengan kita. Suku dengan kita. Ambil Quran ni buat sebuah azimat pakar gitu, jaga tubuh. Bukan ambil masuk dalam hati dak. Bukan ambil masuk dalam hati dak. Sampai kalau dulu-dulu Quran ni buat baca boleh puasa, apa itu nak mengaji hak lain. Nak mengaji hak lain. Sampai itu saya ngatu baik kalau tengok klik di hari ni ada orang kata kalau belajar Quran dengan hadis saja tu, kalau orang awal tu
wajib sesat lah Allah dia kata. Siapa tangguh dia kata wajib nak sesat. Padahal Tuhan Nabi wayak kata dia tinggal tak ada tinggal golai kepada Quran dengan hadis. Dah. Quran dan sunnah. Siapa dia yang pergi Quran dan sunnah, maka dia tu tak sesat. Tak ada wayak kata Quran dengan hadis ni untuk orang alim, orang awam, tak ada wayak gitu. Dah. Tak ada wayak kata Quran ni untuk orang alim dan untuk orang faham, orang awam dah. Tak ada ayat itu. Mana tak Quran dengan hadis ni siapa dia apa boleh. Sebab ini tu dia kata innaha tazkirah. Quran ni adalah tazkirah, sebagai peringatan pada manusia. Siapa dia ambil Quran ni buat peringatan, maka dia tu selamat dunia dan akhirat. Tapi kalau dia tu tinggal Quran dan hadis, tazkirah tu ayat ni, maka dia tu Nabi kata tak tahu. Nabi jamin dua ni je. Dah, tak ada ayat kata orang tak tahu, orang tak nak pakai Quran, nak pakai gua lain dah. Tak ada Quran. Innaha tazkirah, peringatan. Tapi faman syaa, siapa dia yang nak dia ambil Quran tu sebagai tazkirah. Tak ada kira siapa dia tu. Faman syaa, wa ilmu dia orang yang mulia, wa ilmu dia orang hina, wa ilmu orang dia tak pakai, wa ilmu dia orang tu buta, wa ilmu orang dia tu cacat. Tazkar zakarahu zakarah, faman syaa zakarah, maka dia tu jadi zakarah, peringatan lagi dia ingat. Supaya Nabi, supaya Abu Bakar orang berpakat ambil lagi, maka dia selamat. Di kalangan orang hamba Bilal ambil Quran mewah tazkirah, dia selamat. Orang yang mana-mana pun tak ada kira, orang kulit putih, orang kulit hitam, orang mulia, orang hina, orang gapo apa, bila dia ambil Quran mari buat tazkirah dia, maka dia bertambahlah iman dia. Sebab itu Tuhan kata inna akramakum indallahi atqakum, di sisi Tuhan tu takwa je dia Tuhan terima je mulia. Hak lain Tuhan tak ada. Ada itu pun bukan kata pakak, bukan kata kita, bukan kata apa dak. Yang mulia di sisi Tuhan mulia tu adalah takwa. Maka takwa tu bagaimana? Iaitu mari daripada Al-Quran. Dengan kita ingat tazkirahnya Quran, kita ambil Quran ni buat sebagai pengajaran bagi pedoman kita hidup. Jadi orang dak kata pergi Quran, pergi hadis ni sesat lagu mana? Tu Allah alam. Tu Allah alam. Karena jadi hak Tuhan ayat ni kita rasa kata tak apa, tak turut. Tak apa. Jadi Quran bila nak, jadi kalau orang dulu ni nak belajar Quran ni buat baca begitu ataupun buat amal. Buat amal ni jadi kau siap gotu, kau siap goni, kau siap gotu. Di Quran ni. Tu hak dia panggil kata ilmu dalil kalau orang dulu tu. Kalau Tok Guru sudah mengajar kau itu, dia pergi lepas-lepas orang mengajar kau siap pergi bisik dengan Tok Guru. Tanya nak ilmu dalil, nak ilmu dalil. Kalau hak nak mengajar gini bukan ilmu dalil. Ilmu dalil tu hak ajar suku-suku. Lepas Tok Guru pun dia pandang cara dakwah Tok Guru dulu tu. Baca ayat ni kan, ayat itu. Tapi sekarang je kena buat amalnya. Ayat ni nak baca dia kena lepas semaya. Tahu kata orang dulu tu tak semaya mana. Tak semaya. Jadi cara nak dakwah orang itu tu, kalau baca tak lepas semaya tak jadi. Sebab itulah gena-gena pun bila timur tu semaya. Nak pergi ke mana dulu tu semaya dulu. Semaya kan nak baca ni. Kerana nak baca ayat timur ni, ayat dalil ni. Sebab itulah ada jadi kata semaya. Kalau orang nak semaya dah di masjid pun tak boleh tunggu tu, kerana dia gaduh nak pergi, dia kena semaya dulu. Tapi tak semaya tak boleh, kerana nak baca ayat ilmu dalil ni. Sebab itulah kalau kita tengok kata apa semaya tu tidak boleh mencegah benda maksiat, boleh jadi kerana sebab ni. Sebab itu dia kata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semayalah yang boleh mencegah perkara fasad dan munkar.
Lah, Tuhan royak. Semaya dengan semaya ni boleh cegah, boleh sekat diri kita daripada perkara puasa dan mungkar. Tapi apa kita tengok orang semaya tu selipar tak boleh tak lagi kau tanggup sejak selipar agak mahal-mahal. Apa? Padahal kalau tengoknya semaya ni boleh mencegah perkara Tuhan royak. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semayalah yang boleh mencegah perkara puasa dan mungkar. Tapi apa selipar kasut gua mahal-mahal tak kau tanggung sejak start tu mari tak ada jalan kaki aja. Apa ni jawab pe dia dekat situ. Ada pe dia dekat situ. Sampai apa kenapa? Karena faman zakarah dia tak ada ambil Quran, tak ada ambil hadis, tak ada ambil apa tu sebagai tazkirah diri dia, sebagai nak menyucikan diri dia tu. Kalau orang ambil Quran dan hadis sebagai awak jadi pedoman suatu hari raya ni, maka tak ada benda tu. Tak ada benda tu. Tapi ada jadinya kenapa? Karena semaya saat ni kerana nak baca ayat ni. Karena tok guru ayat kata kena baca lepas semaya. Tidak. Itu pun gitu. Tu dia tu. Kenapa tazkirah saat ni? Quran saat ni tu fi suhufin mukarramah. Dia tu adalah kitab yang mulia. Suhuf kitab. Kalau dulu dia panggil seperti kalau surah Sabisma rabbika fi suhufi Ibrahim wa Musa, suhuf daripada suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa, kitab Nabi Ibrahim, kitab Nabi Musa. Kalau kitab kitab Musa, Taurat, kitab Isa, Injil dah. Kitab Nabi, kitab itu Zabur, semua tu panggil kata semua apa gitu gini ajari Allah Subhanahu Wa Taala ni sudah ada sejak dulu lagi dah. Ayat-ayat tazkirah Tuhan. Cuma turun mari ada turun pada suhuf. Sikit dulu turun ke dunia mari saat ni tu sesuai dengan apa yang berlaku pada waktu tu. Seperti Quran 114 surah ni. Turun mari pada langit dunia, lepas tu turun mai ke dunia ni dalam masa lama mana? 13 tahun. 13 tahun Nabi dakwah di Mekah tak kan? Turun Quran dalam masa lama mana? 23. Alhamdulillah. 23 tahun turun Quran mari sapa pada sehingga tamat di sini. Sehingga akhirnya ayat surah apa? Ayat terakhir surah Al-Maidah ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamantu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Tu kota dah. Tu tak cukup dah ajaran Islam ni mengatur ayat ni. Tapi dak jadi dia hari ni ada lagi tak cukup lagi, dak main dengan mimpi, dak main dengan gapo, dak ajar lagi. Jadi mana tahu ayat tu ni tak cukup lagi. Sedangkan Tuhan ayat ada al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ni aku sudah cukupkan, sudah sempurnakan ajaran Islam. Tidak ada lagi di hari ni. Tu sampai tu jadi tu. Ni pada tu ayat kata fi suhufin mukarramah. Semua tazkirah Tuhan apa gitu ini Tuhan taruh dalam kitab yang mulia. Marfu'atin mutahharah, dan tinggi tempat Tuhan taruh tu. Marfu'atin ni tinggi martabat Quran. Jadi Quran tu jangan kita buat sama dengan kitab-kitab lain. Kadang-kadang kita ni tak Quran ada bawah ni kita main baik-baik kita tak Quran. Ini sangat satu adab yang tak molek lah. Ini sebab Tuhan kata marfu'atin. Quran ni tinggi tempat dia, tinggi martabat dia tu. Tak jangan kita buat sama dengan kitab-kitab lain. Jangan sama dengan buku-buku lain. Kadang ada Quran di bawah kita buku lain, kadang ada kita sakut baju, sakut seluar, kadang ada lebih lagi tak seluar dalam pula di atas Quran itu.
Ini sangat tidak itu benar lah. Sebab itu sebab kita kata kadang-kadang kita sengaja bawa Quran, kita baca Quran, betul lah siapa sujud tilawah, tak Quran bawah kita sujud, tak di kaki, timbal kaki pun itu sangat tidak akhlak, tidak molek manalah. Sebab itu kalau itu pergi Quran tak apa kita sujud tilawah tangan tak. Tu kenapa? Karena tu tak molek. Marfu'atin, Quran itu adalah tinggi. Mutahharah dan suci Quran itu. Suci Quran sampai itu dari surah Al-Waqi'ah di hujung tu, la yamassuhu illal mutahharun. Jangan mutepuh dia tu malaikat tu. Mutahharun tu siapa dia? Malaikat. Malaikat yang mutahhar boleh bawa Quran tu mari tu malaikat. Malaikat ni suci. Tak ada kata cemar apa gitu gini tak. Pak Quran ni tidak boleh campur dengan kata-kata orang lain. Sebab itu orang musyrikin apa gitu gini boleh kata Nabi Muhammad buat Quran, tapi mari tengok dengan ayat, tengok dengan susun ni, tengok apa itu tukar dia tu nak buat tak boleh. Dia kata susun ni tak ada ni orang buat secara ni. Tu nak ayat kata Quran. Sebab itu Quran ni mutahharah tu suci adalah kalam Tuhan yang tak campur dengan kalam-kalam orang lain, tak campur dengan kalam Nabi, tak campur dengan itu. Semua tu Quran tu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Tuhan dia jamin kata kitabun tanzilu minallahil azizil alim. Quran ni adalah satu kitab yang turun daripada Allah sendiri. Bukan ambil orang tu, ambil orang ni, ambil orang tu, ambil orang tu mencampur apa gitu gini tak. Sebagaimana kita ada kata perjanjian lama, kita Injil, kita Taurat, waktu semua tu campur dah. Tetapi hak ni adalah hak Tuhan. Tuhan jaga yang tak boleh orang tu main nak campur, main nak buang, main nak kurang, main nak tambah Quran. Tak boleh nak curang, nak tambah pun tak boleh. Tak ada siapa dia boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala dia jaga. Lepas tu BID Safarah. Siapa dia yang jual Quran ni? Iaitu BID Safarah, dengan tangan Safarah. Ni sabit Safarah ni kita kadang-kadang orang duk kecek. Pergi ke Safarah Saudi, pergi ke Safarah Mesir, anak minta visa pergi Mekah, pergi ke Safarah. Kita duk kecek Arab dah tu Safarah. Apa Safarah? Pergi nak minta visa pergi ke Mekah, pergi ke Safarah Saudi. Duta. Safarah ni duta. Embassy. Tu kedutaan. Kita panggil tut. Saya panggil tut tu Safarah. Kemudian BID Safarah ni pekat tinggi. Quran ni turun melalui Safarah tu, iaitu utus Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu malaikat Jibril yang waktu turun Quran. Dia turun Quran pada langit dunia ni. Tu bukan kata siapa-siapa setan, bukan kata jin, bukan kata podak waktu ni, melalui Safarah tu, iaitu malaikat kiram bararah, iaitu malaikat yang mulia yang selalu duk berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu duk buat baik kepada Allah. Malaikat ni tak ada dah kerja dia, tak ada dah buat perkara lain, tak ada dah apa itu gini, cara dia buat amal ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia tak makan, tak minum, dia tu duk hak duk sujud, hak duk rokok, hak duk qiyam. Hak duk kerja dia buat tu amal Allah Subhanahu Wa Taala pada langit ke naik ke Tuhan, kerja hak tu dah. Tu kerja malaikat, tak ada dah kerja lain. Tak ada kerja gotu atik patu bau banyak semuanya beradu rokok kerja gotu pamai rokok pula dak. Malaikat tu adalah kerja dia buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Quran ni yang Tuhan turun tazkirah sampai tu bagi jadi tazkirah bagi manusia dan jin. Quran ni bukan untuk manusia saja, untuk jin pun kena pakai Quran ni juga. Sampai tu jin yang buat amal soleh
dia pun beriman dengan Al-Quran juga sebagai tazkirah. Sebab itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tuhan tak jadikan jin dan manusia mereka untuk ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Pada dia nak ibadat pada Allah Subhanahu wa taala, kena berdoa pada mana? Iaitu berdoa pada Al-Quran ini juga. Dia kena pakai Quran ini juga. Jin dan manusia. Sebab itu Quran ini bukan untuk manusia saja, untuk jin pun kena berdoa pada ini juga. Itulah 45 ayat pada hari ini. Mudah-mudahan kita boleh beriman, boleh tahu, boleh menambahkan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.